Tidak ada cerita baiknya. Parti Nasional ini tak ada baiknya, saya dah tahu. Tidak ada baiknya. Saya kasihan pada calon mereka yang baik-baik tapi tak guna. Di akhirnya mereka akan kena ikut telunjuk bapak dia dekat sana. Bayangkan kita ni anak tiri. Presiden kau ada dekat Semenanjung. Timbalan presiden kau ada dekat Semenanjung. Bukan masalah calonnya baik tak baik. Tapi partinya itulah. Bilang kau dok kasihan. Kau dok kata calon mereka bagus dan sebagainya. Akhirnya kau kasihan. Kita kasihan dekat calon dia bagus. Tapi pemimpin dekat pusat rakus nak mampus. Saya duduk tadi pada parti PKR tau. Kalau kata parti PKR itu bersih, suci, murni, baik, aku tak keluar. Saya keluar awal-awal. Saya boleh duduk dalam parti itu, boleh senang-lenang sebab Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya keluar. Saya dah tahu dah, parti itu berbohong. Tak payah PKR Sabah pun nak kencing dengan saya. Saya tahulah macam mana PKR dekat Sabah tu, macam mana PHS dekat Sabah. Saya tahu dah. Saya turun Sabah tu, saya senyap-senyap aja buat analisa dekat Sabah tu tau. Orang Sabah yang tak tahu saya turun ke Sabah tu. Kalau parti lokal kamu orang kuat dekat sana, kalau warisan gabung dengan Star. Guys, saya nak beritahu. Kamu orang jadi macam GPS Sarawak. Dalam GPS Sarawak ada orang tengok hari ini. Saya nak beritahu orang Sabah satu perkara yang berlaku hari ini dalam sejarah politik negara ni. Kamu orang tengok, Datuk Seri Tiong Kin Sing. Dia adalah Menteri Pelancongan. Dia hari ini sangat popular disebabkan isu minum bia. Disebabkan isu mabuk. Ada Anwar Ibrahim berani pecat dia? Tak berani kan? Tak berani Anwar Ibrahim pecat dia. Orang dekat Semenanjung duduk main resis, kenebak-kenebuk pasal minum, pasal ni. Tak peduli dia. Sebab apa? Dia takut dengan Sarawak. Adakah Anwar Ibrahim takut dekat Sabah? Tak berani. Dia dengan Sarawak. Dengan Sabah ni dia berani. Sebab ada 1-2 ekor dia orang dekat Sabah ni. Kalau korang tolak habis-habis nanti, dah tak ada dah Anwar Ibrahim berani dekat Sabah. Korang minta apa dengan Anwar Ibrahim? Dia berlutut. Sekarang ni Sarawak ada Petros. Lepas ini, kalau Sabah boleh menguasai, saya nak beritahu dekat orang Sabah. Kalau Sabah, parti lokal menguasai kamu orang sana, mereka tubuhkan mungkin Sabah dia panggil Sabros kah, apakah kan? Macam Petros Sarawak tu, apa keuntungan dia? Peluang pekerjaan kamu orang dalam cari gali minyak dikuasai oleh anak tempatan. Sekarang ni banyak perkara-perkara yang melibatkan Sarawak ni, keuntungan dia apabila parti itu stabil, akhirnya anak-anak jati Sarawak yang menguasai. Saya nak beritahu lah, dulu apabila Barisan Nasional menguasai Sabah Sarawak ni, apa berlaku? Felda. Siapa orang Sabah yang tak tahu Felda dekat saya dekat sini beritahu? Siapa ada pembesar-pembesar Felda yang ada dekat wilayah Sabah Sarawak sekarang ni? Peluang pekerjaan jawatan-jawatan tinggi yang ada di Felda dekat Sabah dan Sarawak ni tak dipegang oleh anak tempatan dah. Dipegang oleh siapa? Anak-anak daripada Semenanjung. Saya tak salahkan mereka. Tetapi disebabkan oleh politik ini tadi. Mereka duduk dekat Sabah Sarawak. Siapa cakap orang Semenanjung tak duduk Sabah Sarawak? Sampai hari ni orang-orang Felda, jawatan-jawatan tinggi duduk dekat Sabah Sarawak ni. Kau nampak tak itu? Saya bercakap kenegerian kali ni. Sebab ini kali pilihan raya negeri. Saya perlu cakap benda ni kena transparan, kena tegas. Ini pun kau orang Sabah, tak ni ke? Yang kau orang Sabah, jawatan kau orang apa? Pergi angkat sawit, potong pokok sawit. Nah, itulah jawatan kau orang. Lepas tu company besar ni, semua geng-geng Semenanjung akan kuasai daripada Semenanjung. Kau tak percaya? Dia orang akan jadi ke politik ini bisnes dia orang. Pergi buat bisnes dekat Sabah. Orang Sabah jadi macainya, orang Semenanjung jadi ketuanya. Ini hakikat dia. Hari ini, kamu tengok, Sarawak. Dia ada Sarawak Energy. Satu syarikat yang paling berjaya di Sarawak ni, pada saya, syarikat Sarawak Energy. Sarawak Energy ni elektrik Sarawak lah. Elektrik Sarawak ni antara gaji mereka besar-besar.
Semua anak jati Sarawak. Semua anak jati Sarawak. Sabah kena macam tu. Dulu ada satu warisan Sabah Yayasan Sabah. Pun dah hancur dah. Jadi kamu orang kena tolak. Pakai parti lokal kamu orang untuk kita mengambil hak tu. Mengambil hak Sabah itu untuk kamu orang Sabah. Tak payah kamu orang nak berdebat dengan saya, nak marah saya. Kenapa Daniel ni nak cerita macam tu? Resis betul Daniel ni. Kenapa Daniel nak tolak Parti Melaya? Kenapa Daniel nak tolak Parti Nasional? Saya kena cakap macam ni. Sebab saya dah tahu dah hujah-hujah puak-puak ni. Saya ni daripada Parti Nasional. Kalau nak tanya lagi tu, Kenny Chua yang jadi timbalan Presiden Star ni pun daripada Parti Nasional, Parti PKR tau. Tanya ni, Kenny Chua. Tanya lagi dekat Saping Abdal, dia daripada UMNO. Kami ni orang ni dah duduk dalam Parti Nasional, kami tahu dah macam mana. Saya sebagai anak muda hari ni bila saya terangkan kepada kawan-kawan, nak dengar tak nak dengar, terpulang kepada kamu. Tapi kalau kita tak berubah, tak boleh berubah. GPS tu dulu Barisan Nasional. Jangan kamu dah persoalkan, Bung Motap lah, kamu dah persoalkan Saping Abdal. Saping Abdal tu dulu orang UMNO. Saya nak beritahu, keseluruhan orang GPS dulu adalah orang Barisan Nasional. Tapi mereka berubah apabila mereka tubuh parti lokal, semua mereka pergi parti lokal. Kamu orang kena bersatu. Akhirnya, kamu orang ingat GPS tu tumbuh tiba-tiba hidup? Ada? Tak. GPS tu asalnya adalah Parti Barisan Nasional. Tapi bila dia keluar daripada Barisan Nasional beramai-ramai dan akhirnya mereka tubuh GPS, kekuatannya ada di situ. Jadi samalah, kamu orang parti lokal, di awalnya ni memang orang akan kutuk kamu, orang akan kata, parti ni rasuah. Memang itu dia orang punya targetnya. Tapi bila kamu jadi kerajaan negeri, kau orang tengok. Mulut-mulut yang cakap kamu orang rasuah dan sebagainya ni rupa-rupanya dia yang perasuah. Kalau kerajaan Sabah bertukar, banyak yang kamu nampak kali ini. Ketirisan berlaku, rasuah, penyelewengan akan dibongkar oleh kerajaan baru ni. Sebab itu orang takut dengan Saping Abdal. Kalau Saping Abdal jadi ketua menteri Sabah ya. Tahulah dia orang. Lepas tu dengan Star ni pula, kau kata dia ambil duit 1.5 juta ni, kau dah cakap SPM kan? Kau tengok. SPM akan bertukar 180 darjah dia punya cerita nanti. Saya harap parti lokal yang ada, selain daripada dua parti ini, ada lagi parti lain. Banyak juga parti lain yang saya tengok. Dekat Sabah tu parti lokal yang boleh bergabung. Kalau parti, tak payah banyak lah. Parti Star ni kalau dia boleh menang 4-5 kursi pun, syukur alhamdulillah. Dia boleh bantu dah parti warisan. Parti-parti lain lagi. Warisan menang dalam 20 lebih kursi, campur dengan Star, campur dengan bebas. Korang buat satu komponen. 73 kursi. 73 kursi lebih kurang nak kena menang. Kalau kamu orang ada 40 kursi, jadi kerajaan lah. 40 kursi tu dah kira bagus lah. Janganlah nyawa-nyawa ikan. Jangan orang kata cukup-cukup aja kan. Kalau 30 lebih tu cukup-cukup aja. 40 ke atas lah, dah cantik. Korang tengok, meleleh mereka. Kamu orang tahu tak? Apabila ada 1-2 orang ahli parlimen, ada 1-2 orang adun daripada Parti Melaya tu duduk dekat Sabah, disitulah banker-banker dia orang tahu. Disitulah saluran duit daripada pusat tu datang. Sabah Sarawak ni tak senang duit masuk. Tahu tak? Duit cash ni. Tapi apabila kamu jadi kerajaan negeri, kamu pula Parti Nasional, senanglah duit tu masuk kan. Sebab tak dikawal kan. Dikawal oleh kerajaan negeri geng kau, bolehlah pakai jet peribadi ke hantar. Kau ingat, dekat Sarawak ni kau ingat senang duit masuk. Duit politik nak masuk dekat Sarawak, tak mudah lah daripada Semenanjung. Kau nak bawa pakai jet peribadi, bolehlah. Pun kena tahan juga. Apalagi kau nak pakai kapal terbang biasa ni. Kalau kau pakai bank to bank, kena detect. Sebab itu mereka sekarang ini, kenapa orang ni 5 orang ni melompat? Tak ada lain, tak ada bukan. Kita tak boleh tuduh lah. Tapi saya tak tahu orang Sabah dah faham. Kenapa 5 orang adun Star ni melompat? Orang Sabah tahu jawapannya. Mana ada orang nak, bukan melompat lah. Dia keluar daripada ni lah. Dia bukan melompat namanya. Kalau melompat ni waktu dia nak tubuh kerajaan. Ini bukan melompat. Ni dia tak nak bersama dengan Parti Star. Sebab tak ada habuan. Cuba kalau Star ni ada duit. Okay? Dia orang ni 5 orang ni.
Kalau Star bagi dia duit 1 juta, kau ingat dia tak bersama dengan Star ke? Confirm dia bersama dengan Star tau. Jadi 5 orang ni yang bersama dengan Star ni kamu ingat. Datuk Anwar, Datuk Elon, Datuk Abidin, Datuk Flovia, Datuk Robert. Semua datuk ni. Nah inilah yang kamu nak kena tolak. Lawan dia nanti pasti juga dengan parti Star. Dah tentu juga kerusi Star. Kau orang sebat lah. Geng Star kau sebat lah 5 orang ni. Biar menanah dia kan. JRS ni tak ada hala tuju tau. Saya nak beritahu. JRS ni tiba-tiba kita dengar geng-geng katak buat JRS. JRS ni gabungan rakyat Sabah. JRS. Tiba-tiba jadi satu parti sekarang ni. Tak lawak. Dia sepatutnya gabungan yang ada tu parti-parti. Tiba-tiba tak ada nama parti. Sebenarnya dia orang tak ada nama parti tau. Dia pakai logo komponen parti. Macam Pakatan Harapan tu lah. Sepatutnya Pakatan Harapan, Perikatan Nasional ni di dalamnya ada komponen parti. Dia tak ada. Tiba-tiba JRS, nampak tak? Itu pun kerja menipu namanya. Sebenarnya parti personalnya tak ada. Dia pakai komponen parti punya nama pula nak tanding. Paling lawak. Ini paling lawak lah dalam dunia. Dalam politik Sabah, JRS lah parti paling lawak. Tiba-tiba muncul ni. Dia tubuh kerajaan Sabah, dia guna JRS. JRS tu gabungan-gabungan parti yang ada di dalam tu, duduk dalam tu. Tiba-tiba sekarang bertanding pakai JRS, tak tahu parti apa dia. Parti dia parti apa? Geng yang melompat 5 orang pun tak tahu parti apa. Ketua Menteri Sabah sendiri pun tak tahu parti apa dia pakai ni tau. Lawak ni. Itulah kalau menipu memang bab nombor 1 buat politik ni. Lepas tu mereka dah rancang awal dah. Untuk mereka nak jatuhkan Jeffrey Ketingan ni, diorang dah rancang awal dah. Sebab tu Jeffrey dah tahu. Jeffrey timbalan Ketua Menteri Sabah. Tiba-tiba isu ni timbul. Siapa yang buat benda ni? Kalau bukan geng kau dalam kerajaan JRS tu. Politik kianat mengkhianat. Saya tak nak ulah panjang-panjang isu ni. Tapi saya harap orang Sabah, kamu orang undi kepada parti lokal. Utamakan parti seperti Star. Parti Warisan ni memang dah besar lah. Saya yakin parti Warisan memang dapat sokongan yang banyak juga. Tapi saya harap orang Sabah pun sokong kepada parti Star untuk menguatkan lagi parti lokal kamu dan beberapa parti lain. Untuk kamu orang, jangan kamu orang dijajah oleh parti luar.